Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua sahabat-sahabat. Apa hari ni hari Isnin, petang Isnin. Okey, bantu Siti. Suara Siti jelas tak? Gambar Siti clear tak? Bantu Siti like, share serta love. Love jangan lupa sahabat-sahabat semua. Okey, siapa komen kat sini komen kat sini. Siapa semangat dan siapa excited nak belajar tutorial Color Cheongsam. Say hi siapa? Komen sikit. Saya nak tengok. Bantu saya. Okey. Tanpa membuang masa, jom kita mulakanlah kita punya sharing kita pada hari ini. Okey, bantu Siti, sahabat-sahabat, jika ini bermanfaat, sahabat-sahabat boleh share banyak-banyak serta tag kawan-kawan yang mana ingin tahu cara macam mana nak buat collar ni kan. Boleh bantu dia orang juga serta belanja Siti like serta love banyak-banyak sahabat. Okey. Jom. Kita kena perlukan kain bergam Kain bergam ni dia jangan terlalu keras sangat sebab kita nak buat untuk baju perempuan. Baju perempuan ni dia tak perlu pakai yang keras-keras. Okay, sangat. Kira maksudnya sedang-sedang lah kan dia punya kain gam je ni. Kita jangan pakai solina. Solina dia lembik sangat kan. Kita pakai kain gam keras. Tapi jangan terlalu keras sangat. Okey, cara nak lakar dia Okey, kita kena pakai dia berbentuk macam gini. Ni bergam. Yang kilat ni bergam kan. Okey, cara dia kita kena menyerongkan kain gam ni. Okey, kita kena lipat nyerong. Okey, keliling leher dia ngam-ngam 13 inci. 13 inci kita tambah kelonggaran 1 inci jadi 14. 14 ni kita kena bahagi 2. 14 bahagi 2, kita buatkan satu garisan. Okey, kita nak buat garisan. Okey, kita nak buat garisan sebab kita ini ira menyerong Kain gam ni ira menyerong. Jadi kita bahagi ukuran leher tadi bahagi 2 berapa? 14 bahagi 2 7 kan. Kita buatkan satu garisan. Nampak tak sahabat? Ni kan 7 inci kan? Okey, 7 inci. Okey, tanda sini 7 inci naikkan 2,5 pun boleh juga. 2,5 ataupun 3 inci. Terpulanglah kan kalau leher tu lebar lagi, naikkan 3 inci Tanda 3 inci macam ni. Lepas tu kita pakai pembaris ni, bentukkan. Pakai pembaris ni macam gini. Okey, yang kat sini kena rata supaya bila kita tak rata nanti dia akan jadi bentuk macam gitu. Kita tak nak. Dia kena rata. Bila rata nanti dia akan jadi macam ginilah. Nanti sahabat-sahabat nampak. Okey. Lepas tu bila kita dah draw macam gini, kita nak buat lebar dia 1 inci je Lebar collar tu 1 inci. 1 inci, kita tandalah 1 inci 1 inci kan. Ada keliling 1 inci. 1 inci. 1 inci. 1 inci sampai habis. Ini kita bagi 2 lah, separuh kan. 1 inci. Nanti kita temukan. Okey, belanja Siti like. Belanja Siti love. Okey, nanti kita ukur balik bahagian atas ni. Cukup tak 14 inci? Maksudnya 14 inci bagi 2, 7 lah kan. Kita ukur balik. Dapat tak 7 inci? Okey, tepat 7 inci. Ini untuk yang bahagian atas collar kita ikut ukuran atas ni, ukuran leher. Ukuran leher tepat tambah kelonggaran 1 inci. Ini yang bahagian atas. Okay, lepas tu nanti kita buat seam macam ni sikit lah. Gitu. Faham Jelas kat situ sahabat? Dapat sesuatu? Okay, belanja saya love. Lepas tu kita potong. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebab collar ni nak kena betul-betul. Kalau tak nanti dia tak apa, terkecil terbesar kan. Kita kena potong betul-betul. Okey, macam ni ya sahabat. Okey, bila kita buka jadi macam ni. Ni kita bentukkan baliklah semula. Dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Nampak sahabat? Okey. Ini bahagian atas ni memang ikut ukuran leher. Bahagian bawah ni kita ukur berapa kita dapat. Sebab kita nak potong pada bahagian leher baju. Dalam 8 suku. 8 suku, 16,5 lah kalau kali 2. Sahabat? Okey. Lepas tu kita potong pada bahagian baju dulu, siap. Ni bahagian belakang, ni bahagian depan. Ni bahagian depan, kita nak potong leher. Buat ini kita kena buat collar dulu, baru kita boleh potong leher. Kalau tak nanti collar kita bahagian baju ni terbesar, yang ni terkecil, kan? Langkah selamat, potong collar dulu, baru kita potong pada baju. Okey, ini teknik saya punya kelas PJJ pun sama. Saya tak potong leher dulu. Last kali baru saya potong leher. Kita tanda-tanda 3,5 Okey, ini ikut formula yang saya ajar hari tu lah kan. Yang lepas-lepas saya dah ajar. Sahabat boleh tengok balik. Okey. Lepas tu sahabat ukur lah. Tadi 8 suku kan? Ni berapa keliling ni? Okey, 5,5. 5,5 untuk bahagian depan. Belen ni kita kena dapatkan untuk bahagian belakang. Kita potong siap. Tak apa, jangan potong dulu. Langkah selamat. Nanti kita boleh adjust. Kena hati-hatilah kan. Okey. Lebar belakang sama juga. Sini 3. Ni 3. Betul. Yang ni turunkan dalam 0,5 inci saja. Okey, boleh sahabat nampak jelas kat situ? Tadi tinggal 5,5 kan? 5,5. Okey, dia dalam dia 8 suku je kan? Ini terlebih dalam berapa hun? Dalam 3 hun. Macam mana kita nak kecilkan? Kita kena adjust bahagian depan ni. Tadi kita turunkan 3,5 kan? Kita adjust balik. Sebaik tak potong. Kan? Kalau dah potong tadi, dah tak boleh nak buat apa-apa lagi. Gitu. Itulah cara olah dia. Dapat faham Itu cara olah dia. Okey, 5 suku. Okey, dapat 8 suku. Okey, bila dah dapat, baru kita potong. Basi dia sini dalam 0,5 inci lah. Ni pun 0,5 inci. Okey. Lepas tu, dah dapat ni. Bahagian depan ni, saya nak buat belahan sikit. Saya tanda 3 inci lah. 3 inci. Lepas tu bahagi 2. Sini tak dalam 3/4. Kita bulatkan dia. Dapat nampak tak? Okey. Nampak Kita potong.
Okey, dia akan jadi macam ni lah. Gitu. Ya, sahabat. Nanti kita jahit. Nanti ni dia akan jadi bulat lah. Okey, nampak tak dapat sesuatu tak? Okey, bila dapat, jom kita potong. Kita nak tampalkan kita punya collar ni dekat kain yang bercorak ni. Okey. Kita ambil kain ni. Sebab collar congsam ni, dia kena pakai kain perca dia lebih sikit. Sebab kita nak ikut dia punya arah. Ira. Kita kena letak macam gini. Sekejap supaya dia tak membazir kain. Okey, macam gitu kita lipat. Cuba olah dulu, tekapkan dulu, pastikan bahagian belakang ni. Okey. Kalau tak nak kita tarik ke tepi sikit. Suara saya jelas tak sahabat? Boleh bantu tak? Komen. Suara jelas tak? Saya punya line jelas tak? Okey. Jadi kita kena gosok macam ni Okey, dapat. Okey, macam ni. Sini jangan andai kata sini setengah inci dalam 3/4. Sini pun lebar dia kena sama juga. Dia jangan macam sengit macam gini, tak nak. Dia kena sekata. Lepas tu kita gosok. Jelas tak kat sini sahabat? Okey. Bila jelas. Suara kurang Suara apa? Suara tak kuat tak cukup kuat suara. Okey, bantu Siti suara jelas tak, suara kuat ke tak? Gitu. Okey, yang collar ni kalau boleh jangan buat dengan pen sebab kalau pen, kalau apa baju warna putih ke apa dia akan nampak. Dia kena buat pakai pensel. Okey, belanja saya like, belanja saya love. Jangan lupa love besar. Love besar penting Okey, bila dah lekat. Okey, lekat tak? Dia nak kena cantik, nak kena lekat betul lah. Okey, bila dah lekat, jom kita potong. Ini basi bawah dalam 1/2 inci. Lepas tu yang ini kita lipat dulu. Gosok. Oh, sorry. Macam gitu Lepas tu nanti kita kena, ini dah macam gini. Kalau nak lagi senang, saya pakai pensel lah. Sahabat kena draw Maksudnya jangan rapat sangat dengan kain pengeras ni. Dalam suku setengah hun saja, 1 hun bagi 2. Gitu Kita draw. Nanti kita jahitlah ikut garisan yang kita tanda ni. Okey. Lepas tu kita nak kena ukur. Kita nak buat kun juga bahagian apa yang kita potong ni. Yang bulat ni berapa inci Okey, 4 inci. Kita potonglah 10 inci. Ini pun kena potong ira menyirung. Sebab nak buat kun,
Kita kena potong ira menyirung, baru dia cantik. Sahabat? Ini kita buat dalam satu suku. Satu suku dia punya lebar dia. Dia 10 inci, buat 11, 12 pun tak apa. Lebih tak apa, jangan terkurang sahabat. Okey, jom potong. Okey, jom kita jahit. Ini dengan ini. Okey, jom kita kena kemaskan collar dulu. Tak kisahlah collar ke ni dulu, kita kemaskan collar dululah. Kemaskan collar. Kita jahit satu tapak je Okey, bantu Siti. Suara Siti jelas tak? Ke suara slow? Okey, bantu Okey, bila kita dah jahit satu tapak ni, baru kita jahit keliling dia. Okey, jahit keliling dia sebab kita tak risau sebab kita dah iron. Dia tak akan gerak-gerak. Kalau kain licin, kena pin sini sikit supaya dia tak lari. Kalau sahabat gosok, kalau sahabat gosok iron, insya-Allah dia tak apa orang kata. Kat sini, bahagian sini nak kena pakai manual sebab dia lengkungan. Okey. Kita jangan terlalu rapat sangat dekat kain gam. Nanti kalau kita nak terbalikkan, nanti dia susah. Nampak sahabat? Okey. Okey, dah siap ni. Lepas tu kita buangkan basi dalam setengah inci ataupun suku inci pun tak apa. Potong. Lepas tu kita snap Snap rapat-rapat. Sebab dia lengkungan. Kita kalau jarang-jarang kita snap, nanti dia gelembung tak lawa. Dia tak berbentuk lah. Okey. Jelas sahabat? Nampak tak kat situ? Takat ni kalau buat nanti, insyaAllah faham. Kena buat sahabat. Kalau dah buat nanti, jangan lupa share dekat grup Telegram. Kita balikkan. Okey, dia akan jadi macam ni lah. Kita balikkan. Lepas tu, kita akan gosok. Jom kita gosok dulu. Siap-siap nanti senang. Kita tinggal jahit je. Kita gosok daripada dalam maksudnya daripada belakang, jangan bahagian depan. Jadi kita boleh tarik yang kita jahit tadi tu. Sebab apa? Kalau kita terlalu rapat, kita jahit kan, bila kita nak terbalikkan macam gini, dia akan gelembung kat sini. Siapa pernah buat leher collar ni? Cek komen. Okey, siapa dah pernah buat? Ke sama tak teknik sahabat? Mana tahu kita boleh kongsi kan? Sama tak teknik sahabat?
Okey, sama eh. Okey. Jom. Bila kita dah siap ni, kita buat ni pula. Kita kena tanda bahagian sini. Nampak tak nanti? Warna putih. Kita kena tanda pakai kapur Ikut je garisan collar ni. Ini nanti kita nak cantum pada bahagian baju. Okey, kita potong siap-siap. Basi takut terbesar kan. Kita tengok mana yang terbesar tu kita kemaskanlah supaya sekata basi dia. Nanti bila kita cantum pada baju nanti taklah besar kecil basi kita kan. Basi kecil besar pun ada efek juga sahabat. Okey. Kita ketepikan dulu. Lepas tu kita kena kemaskan yang ini. Ini kita jahit dalam, ini bahagian luar, bahagian dalam Kita lebihkan sikit basi atas. Kita jahit dalam suku inci saja. Ini besar tak? Okey. Sekejap dia besar, nanti tak cantik. Saya kena apa? Kecilkan sikit basi dia. Saya rasa buat 3 suku pun okey. Ini 1 suku kan? 3 suku jadinya kita kena kecilkan. Ini 1 suku. Kita nak dapatkan 3 suku. Kita kena buang setengah. Jadi tak cantik nanti Sahabat nak ni, sahabat kena ukur dulu tau. Nanti takut kecil besar. Jangan ikut cara saya. Saya dah nampak dia punya tak boleh agak kan 3/4 tu besar mana kan. Sahabat kena tanda dulu tau. Untuk dapatkan 3/4. Okey. Ni pun kecil besar. Kalau Sonsam lebih kurang macam ni lah. Dia lebih kurang baju Melayu juga. Tapi dia bahagian atas dia kecil, bahagian bawah dia besar. Dia terus lekat dekat kita punya, apa orang kata, leher kan. Boleh mana-mana kan. Mana yang baik sahabat ikutlah Okey, kita jahit dalam suku inci. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya tak suka leceh-leceh. Mana yang senang, saya buat. Ini kita jangan tarik sebab bila kita tarik nanti dia akan gelembung. Sekejap, saya terbalikkan. Okey, cantik. Dia suku, jahit suku. Dia 3 suku kan. Kita jahit suku, nanti kita lipat. Hasil dia pun akan jadi suku juga. Okey. Okey, pada bahagian lengkung ni. Tak payah snap.
Ni bahagian depan ya sahabat. Lebih kurang piping. Hmm. Okey. Boleh faham sahabat setakat ni? Jelas Okey, siapa faham, siapa jelas, komen komen serta jangan lupa belanja saya love serta like. Itu jangan lupa. Ini bahagian depan. Kan? Bahagian depan. Ini bahagian belakang. Tak nampak beza. Jom kita gosok dulu. Dapatkan hasil yang cantik. Okey, bila kita dah gosok kan. Dia akan jadi macam ni lah nanti. Jadi saya buat kontra ni sahabat lagi jelas lah, lagi nampak. Ya sahabat? Okey, jom. Kita jahit tepi bahu dulu. Sebab kita nak cantum kan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas sahabat? Okey. Ni bahu depan, kita jahit tepi dulu. Ni bahu belakang pun jahit tepi dulu. Okey, jom kita cantum. Cantum bahu. Buka basi, jahit gosok. Sekejap iron panas dulu. Ini kita cantum bahu kiri dan kanan, depan dan belakang. Jahit tepi dia tak berapa cantik. Tapi boleh lah. Kita jantung bahu. Samakan. Ni pun samakan. Bantu Siti suara Siti jelas ke tak? Serta gambar jelas tak? Allah. Sahabat boleh nampak komen sahabat. Okey. Suara kurang jelas. Sekejap saya betulkan. Clear tak suara?
Okey, bila kita dah cantum bahu depan dan belakang, kita gosok dulu Yang ini kena dapat apa? Kena dapatkan cantik. Kembang basi, gosok bahu. Ini pun sama. Kembangkan basi. Okey. Dah dapat cantik. Okey, jom kita nak cantum. Sebelum kita cantum, kita kena dapatkan ukuran keliling leher yang bahagian bawah Maksudnya yang bahagian bawah ni. Yang kita ukur tadi ni kan. Berapa inci tadi. Dapat tak? Sekejap, langkah selamat kita ukur semula supaya dia dapat tepat lah. Jadi kita taklah terus jahit. Kalau kita terus jahit, tiba-tiba lama tak cukup. Dah buang masa kat situ lagi kan. Okey. Okey, 16.5. 16.5 satu hun kan. Okey, ini pun mesti dah dapat 16.5 satu hun. Maksudnya kat sini Bukan daripada atas tau, kat bawah. Sebab nanti kita jahit daripada bawah. Slow. Dia terlebih kan? Macam mana terlebih tu? Okey, tak apa. Sahabat jangan risau. Andai kata terlebih. Tadi kita dah ukur ngam-ngam kan? Okay. Kita ukur lagi sekali. Untuk dapatkan tepat. Dapatlah. Tadi kita kembang macam gini. Dia memeri tau. Memeri. Jadi kita kena letak dan diam. Okey. Lepas tu kita nak cantum. Cara nak cantum dia macam ni. Kita bahagi tengah. Kan? Ini kita dapatkan garisan tengah lah kan. Garisan tengah. Bahagian collar ni pun sama. Bahagi dua. Dapatkan garisan tengah juga. Supaya nanti kita snap dulu. Okey. Bila kita dah snap. Yang ini. Kita kena cantumkan dia daripada dalam. Maksudnya bahagian cantik ni kan bertemu bahagian dalam baju macam gini. Sahabat. Lepas tu pinkan dia. Pinkan dulu. Ini try dulu. Acukan. Okey. Okey, leher ni Cheongsam ni baju kurung moden pun boleh, kurung pahang pun boleh kan. Semua baju boleh, baju perempuan. Kan. Okey, sebelum kita nak cantum tu kita kena bahagi dululah yang ni, nanti takut tinggi rendah kan. Bahagian ni takut tak sama nanti. Dia basi dia. 1 inci. Boleh gaya kan, blouse pun boleh kan. Sebab dulu waktu saya buat baju ni, customer suka. Kan. Dia terletak je. Okay, kita matikan hujung dulu Matikan sebelah ni, sebelah kanan. Kita jahit daripada sebelah kiri. Matikan dulu. Kat part ni kan, nak bagi sama supaya collar kita dengan bahagian kain ni tak terlebih, tak terkurang. Sahabat kena masukkan ke dalam dulu. Okey, turunkan jarum, jahit belakang. Kalau tak nanti dia akan terlebih, terkurang. Part-part ni dia akan ni sikit kan sebab dia keras kan. Dia akan automatik sama. Dapat? Nanti kita bilas balik. Lepas tu kita mula daripada sini.
Jom. Moden boleh, kurung biasa pun boleh. Kan? Kurung biasa. Dia kena cantum. Sama-sama jugalah teknik potong leher dia macam ni. Saya ajar ni. Sama-sama. So, kita turun jarum. Angkat tapak baru kita adjust. Kalau tak nanti dia basi kena sama Basi apa? Basi collar ni dengan baju ni kena sama. Kalau tak sama nanti dia akan terlebih terkurang. Nampak sahabat? Okey, bila kita ukur sama, alhamdulillah bila tiba dekat tengah ni dia akan tepat. Macam ni sahabat. Okey. Ini kita buka je macam gitu. Tak ada masalah. Tak ada efek apa-apa. Lepas tu pada basi ni kita kena kembang Basi ni kan. Kena kembangkan. Bukakan dia. Supaya dia orang kata apa tak terkelepek. Kalau nak ni kita tarik sikit supaya dia tak tegang. Bahagian basi ni kan. Dia akan kendor. Okey, dia akan samalah. Okey, ini tak payah snap. Kalau kita snap, nanti dia akan kembang. Sekejap, dia macam ni. Ini dia tak sama basi dia kan. Dia ada efek. Sekejap saya buka. Samakan basi. Sebab nanti dia akan gelembung nanti. Part-part collar ni dia kena teliti lah sahabat teliti. Baru dapat hasil yang cantik. Jadi kita jahit bahagian sini pula. Ikut keselesaan kan. Yang penting basi ni mesti kena sama. Kalau tak nanti dia akan gelembung-gelembung. Nampak tak sahabat? Tinggi rendah kan? Gitu. Okey, lepas tu baru kita kemaskan collar. Okey, macam gini kan. Dia macam tebal kan. Sahabat gunting je, tak ada masalah. Serongkan dia. Gitu. Kita nak matikan sebelah sini, nak kemaskan dia kan. Pastikan kita kena letak arah ni. Kita matikan hujung dulu. Yang penting kita dapatkan cantik. Lepas tu kita kena betul-betul kemas Dalam dulu. Turun dulu jarum. Depan ke belakang. Okey. Gitu dulu. Nanti taklah bila kita buat satu arah je. Nanti bila tiba kat sini dia akan gelembung kat hujung ni. Betul tak sahabat? Macam ni Lepas tu kita start lah daripada sini. Oh, suara tak dengar Makin slow pula suara. Ini dengar tak suara? Kena up. Okey. Kita jahit
Okey. Suara saya jelas? Lepas tu kita kena kemas kini kan. Yang mana yang apa saya kata tadi tu kan. Jelas eh? Alhamdulillah dah jelas. Turun dulu jarum. Tak nak jalan sebab tebal. Padahal taklah tebal mana pun. Okey. Kita jahit. Jahit je keliling. Sambil-sambil tu kita kena pin dulu dah juga. Bahagian tengah ni belakang ni kan. Nanti takut tak sama. Daripada dalam. Dalam kita keluarkan. Okey. Apa nanti sahabat tengok balik video ni. Siapa yang terlepas. Akan gelembung dekat situ. Sahabat pun tengok balik. Leher Cheongsam ni dia tak perlu snap Bila kita snap nanti dia akan kembang. Dia akan lebih dia punya apa orang kata. Collar tu. Bila kita nak cantum yang pengeras ni kan dekat leher tu nanti dia tak dapat. Okey. Siap. Lepas tu kalau nak cantik kita kemaslah atas ni satu line saja. Supaya nanti bila kita basuh kain gam kita tu tak apa orang kata tak terlepas lah kan. Biasa kalau kita basuh kadang-kadang kain gam kita tu terkeluar, maksudnya ni lah gelembung lah gitu kan. Okey, dah nak siap. Okey. Siapa belajar sesuatu hari ni? Siapa dapat sesuatu ilmu baru hari ni? Okey, dah siap. Collar ni dia atas kecil, bawah besar. Dia akan macam ni lah. Lepas tu kita letak butang Cheongsam. Gitu. Belanja saya love. Apa dapat satu? Okey, jom kita jahit Cheongsam ni. Apa butang Cheongsam ni? Butang Cheongsam ni dia boleh buka kan? Sekejap, buka. Tak test. Gitu kan. Kita boleh pisahkan. Lepas tu kita letaklah sini. Boleh, tapi kalau kita baju, kalau kain gam baju Melayu tu kalau dia tak tebal sangat boleh. Kan. Dia jangan terlalu tebal sangat lah dia punya kain gam ni. Kalau kain salina dia macam lembut sangat, dia tak cantik kan, dia tak ngikut. Okey. Jelas kat sahabat kat situ? Ini kita jahit lah asalkan lekat kan. Ni saya buat baju anak dara. Yang hari tu yang jenis apa, yang tangan sambung biku-biku tu kan. Inilah bajunya. Nanti dah siap saya tunjuk hasil nanti model pakai. Terbentuk lah maksudnya. Tapi collar ni kalau nak cantik nak apa, ukuran kena tepat Kalau ukuran tak tepat sebab tu dia akan jadi gelembung-gelembung. Buat ikut teknik yang saya ajar tadi tu.
Boleh sahabat? Okey, jap saya nak jahit butang ni dan tunjuk hasilnya. Okey. Siapa belajar sesuatu hari ni, boleh komen belajar sesuatu. Ke sama teknik dengan sahabat-sahabat. Siapa? Okey, nanti bolehlah buat untuk cucu-cucu kan. Kan anak-anak pun boleh. Okey, nanti kita masukkan. Ni sahabat, siap. Kalau nak buat baju Melayu, boleh juga baju Melayu. Cuba, sahabat kena cuba. Kan? Okey, jap saya baca komen Okey, hari ni kita belajar leher Cheongsam kan? Dapat sesuatu tak sahabat? Okey, siapa dapat sesuatu? Ni tengok. Nak tengok, nak tunjuk. Okey. Ni sahabat. Ni. Okey, yang ini bahagian dalam lah. Nak tengok bahagian dalam pula. Bahagian tadi kita tengok luaran. Ni dalaman pula. Ni Jadi bila saya buat kontra ni, sahabat-sahabat nampaklah kat situ. Sahabat? Dapat cikgu. Okey, terima kasih. Siapa yang dapat tu, terima kasih. Alhamdulillah. Kalau umur 7 tahun, berapa ukuran leher cikgu? Okey, sahabat kena ukur leher lah. Ukur lilit leher, tambah basi 1 inci kelonggaran. Lain-lain? Noriza Daud. Kalau buat baju Melayu leher Cheongsam sama tak tekniknya yang cikgu ajar ni? Kalau untuk budak-budak rasa boleh. Cuba dulu. Cuba buat. Lepas tu try. Kalau okey selesa, bolehlah ikut teknik ni. Sahabat kena try. Sebab saya punya baju Melayu dia lain sikit teknik dia kan. Lain sikit. Tapi boleh je untuk yang permulaan ni kan, yang baru kan. Boleh juga buat macam ni. Mikasum cantik, cikgu nampak menarik. Terima kasih. Sama-sama. Lain-lain? Lian Keolot cantik dapat ilmu baru. Okey, maksudnya hari ni ramai yang dapat ilmu barulah. Terima kasih semua. Jasmine bin Yahya. Cantik kemas cikgu. Okey. Surihati QJ. Ni nama dia kola baring juga ya? Kola baring? Kola baring? Okey. Kola baring tak pernah dengar puan. Tapi tak tahulah kalau ada bahasa baru kan sekarang ni kola baring. Saya panggil kola Cheongsam. Nak bezakan antara kola Cheongsam ni dengan kola baju Melayu ni lain sikit kan. Okey. Lain? Kolanya cantik lentik biasa mak buat tak ada lentik gitu. Okey, tak apa. Benda ni kita kena try and error kan? Macam leher, sahabat-sahabat cakap leher ni, sahabat kena ukur ukuran keliling leher. Ukuran keliling leher tambah basi kelonggaran 1 inci ataupun 1,5 lah kalau dia nak longgar sikit kan. Ukur keliling leher kita ni kat sini. Yang atas ni ukuran keliling leher. Yang bawah ni sahabat kena tengok daripada mula baru sahabat faham. Okey. Nurziah kasih alhamdulillah dapat ilmu baru.
Dapat ilmu baru, cara dan menjahit collar cheongsam dan cara nak dapat ukuran leher depan dan belakang. Okey, boleh ikut je formula ni. Langkah saya lah, langkah selamat. Saya suka buat collar dulu. Lepas tu baru saya tebuk leher. Macam tu juga baju Melayu. Semua baju lah. Saya buat pola dulu, saya buat lakaran dulu, potong dulu. Last kali baru saya buat leher. Itu langkah selamat pada saya. Bila kita dah potong leher dulu, andai kata leher kita terkurang, kita boleh besarkan. Kalau terlebih, macam mana kita nak kecilkan? Masalah kat situ sahabat. Saya memang berhati-hati bab potong leher. Sama ada baju kurung, semua baju lah, tak kira baju kurung, baju apa, moden. Okey, kelas saya yang saya buat, kelas basic ni, saya ajar step by step. Sebabnya saya potong baju dulu, buat pola, dah siap buat pola, terus potong pada kain, last kali baru saya buat leher. Kan. Okey. Cikgu, pengeras tu potong serong ke? Ya, pengeras kena potong serong. Pengeras tu kita lipat, dia memang pakai banyak sikit lah pengeras sebab dia potong serong. Bila kita potong serong, hasil dia jadi cantik, dia terus terletak. Okey, lain-lain, apa lagi soalan? Yang bawah leher ikut formula yang buat macam baju blouse ke cikgu? Ya, betul. Yang bahagian bawah ni, sahabat kena buat collar ni dulu. Dah siap collar, pastikan yang bahagian atas ni ukuran leher sahabat. Ukuran leher, ukuran keliling leher. Yang bahagian bawah ni kita follow. Bila kita dah siap ukuran leher atas ni kan, yang bawah ni baru kita ukur berapa inci dapat, baru kita potong leher pada baju. Bahagian badan depan dengan bahagian belakang. Okey. Okey, lain. Sebab mak ajar potong tegak je, kadang melintang. Terima kasih cikgu. Ira pun main peranan juga sahabat. Ira main peranan. Nak dapat sesuatu baju yang cantik, Ira kena ambil ni lah, kena ambil tahu, kena ambil titik beratkan bahagian ira-ira kain ni. Waktu saya buat kelas, Puan Learning Malina ada ikut saya punya kelas PJJ kan. Puan tengok tak macam mana cara saya nak ambil ukuran. Saya ada ajar meter kain. Kira meter kain serta potong. Kan? Sahabat boleh dekat situ kita akan tahu kita punya ni meter kain, nak tahu kita punya perlu kain berapa meter kan. Sahabat kena kaji balik lah kat situ. Maksudnya saya dah ada terang waktu dekat kelas PJJ ni. Lain-lain? Ada cikgu. Cikgu boleh ajarkan saya buat pola. Okey, kalau Nur Aswadida, Puan boleh ikut kelas saya, kelas PJJ, baju kurung moden. Kat situ saya ajar melakar pola. Yuran dia untuk bulan ni, yuran untuk bulan 8 ni promosi RM45 sahaja. Terhad hanya 50 orang. Sekarang ni dah tak banyak lagi lah orang kan. Jadi kalau cukup 50 orang, saya akan tutup lah. Saya tak tunggu sampai 31 hari bulan ni. Biasa harga dia akan RM45. Kalau dah cukup 50 orang, harga kembali biasa RM90. Dekat situ saya akan ajar 20 step. 20 step, 20 video dekat kelas tu. Sahabat-sahabat yang mana teringin nak belajar cara melakar pola, sahabat-sahabat boleh ikuti kelas PJJ secara bayar. Maksudnya RM45 je. Maksudnya tak mahal pun, RM45 kan. Berbanding kelas saya secara offline dulu. Kelas saya secara offline dulu, harganya RM350. Okey.
Ini sahabat bila dah ikut kelas PJJ saya ni, saya sertakan video. Video ni sahabat boleh tengok beberapa kali. Sahabat sampai sahabat faham. Boleh tengok tiada tamat tempoh. Tiada tamat tempoh lah kan. Tak ada. Andai kata sahabat-sahabat dah masuk, sahabat kata tak ada masa. Okey, tak apa. Sahabat biar dulu. Nanti kalau ada sahabat ada masa, tengoklah kan. Dia boleh berkali-kali tengok sampai sahabat faham. Ya. Okey, rugi kalau tak grab harga yang RM45 ni. Sebab dah tak banyak lagi saya punya promosi ni. Kan, saya cuma ambil sebanyak 50 orang sahaja. Dah cukup 50 orang, harga kembali normal RM90. Okey sahabat, setakat tu dulu kot perkongsian saya pada petang ini. Kola Cheongsam. Cepat screenshot siapa nak ambil gambar. Okey, boleh ambil gambar, screenshot, masuk dekat Telegram Cepat. Sebelum saya end live. Okey, dah ambil Okey, dah ambil. Okey, macam mana nak masuk kelas? Okey, dah ada pin. Tim dah pin. Ada pin tak nombor? Okey. Tim dah ada pin nombor kat situ, nombor WhatsApp. Sahabat boleh tekan, nanti tim akan jawab. Lepas tu sahabat boleh juga ikuti Telegram, grup kolam ilmu ni. Grup kolam ilmu ni dia tak berbayar lah kan. Dia grup ni boleh kongsi hasil-hasil sahabat yang dah buat. Saya punya sharing tu sahabat boleh share kat situ. Boleh masuk kat situ sahabat Okey, sebelum saya mengundur diri, saya mohon beribu-ribu kemaafan sekiranya semasa saya live ni sahabat ada yang terkecil hati ke apa, saya mohon beribu-ribu kemaafan. Mana yang baik datangnya daripada Allah, mana yang tak baik itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Okey sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.